Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sesungguhnya segala puji-pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan puji-pujian yang sebenar-benarnya hanya kepada Allah. Kita memohon bantuan yang sebenar-benarnya hanya daripada Allah. Kita juga memohon petunjuk, memohon hidayah hanya daripada Allah, dan juga memohon daripada Allah akan keampunan dengan supaya Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa yang telah kita lakukan. Kita juga berlindung dengan Allah daripada segala keburukan diri kita sendiri dan daripada kejahatan amalan-amalan kita. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan sahabat baginda seluruhnya. Sidang hadirin mukminin, tajuk kita pada malam ni ialah jangan kita terlalu membebankan anak kita di luar kemampuan mereka. Jangan bebankan anakmu di luar kesanggupan mereka. Tajuk ini saya bicarakan pada malam ini ekoran daripada kematian seorang pelajar di sebuah sekolah yang dilaporkan secara meluas di dalam media negara kita khususnya, iaitu Kuan Cheng High School di Kuala Lumpur, yang mana seorang pelajar tingkatan 1, kan, pelajar perempuan tingkatan 1, katanya dia terjun. Setengah berita dia guna istilah terjatuh. Itu untuk menghormati mangsa dan juga keluarga mangsa yang terlibat. Tapi berdasarkan video yang viral, tapi sekarang ni kalau tuan-tuan cari dah susah nak jumpa, dia orang dah delete. Sebelum pelajar itu dia terjun daripada sekolahnya tingkat 8 ke tingkat 9 macam tu lebih kurang, dia telah buat video dan dia bagi tahu dia sayang dekat ayah dia dan sebagainya, sayang kepada keluarga dan sebagainya, sehinggalah dia terjun. Jadi pada malam ni tuan-tuan, saya akan cerita terlebih dahulu apa yang berlaku dan apa pengajarannya kepada kita, yang mana kita ni rata-rata kita ada anak, kan, kita ada anak, dan bagaimana seharusnya kita menangani isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan dan juga pembesaran anak-anak kita ini. Baik, apa yang berlaku sebagaimana yang dilaporkan dalam media, dan saya malam ni saya petik dari Melemail, kan, yang mana dia telah si ayah ini telah post di Facebook, dan dilaporkan oleh Sinchu Daily dan sebagainya, bagaimana gambar-gambar dia, gambar mendiang kehidupan dia dan sebagainya,
Dan dia kata dalam satu posting dia ini, dia kata dia terima hakikat kematian anaknya dan bagaimana anaknya menghadapi pelbagai masalah dalam hidup dia, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan di luar dari rumah. Ini penting tuan-tuan. Kita sebagai bapa, kita sebagai ibu, kita perlu berperanan sebagai, kita kata, good listener, kan, pendengar yang baik. Kita ni kadang-kadang sibuk, kan, kita sibuk baru balik kerja, kita pun dah letih. Nah, kita dengar ada macam-macam masalah di tempat kerja. Kadang-kadang anak datang terpa kat kita, dia nak cerita masalah dia, kan, dia nak cerita problem dia dengan kawan, dengan cikgu, masalah pengajian, kelas dan sebagainya. Tapi kita pun kadang-kadang kita tersilap. Kita tak kata kita sebagai seorang ayah kita betul semua benda, kan. Kita sebagai ibu, anak mesti faham keadaan ibu. Kita tak kata macam tu, kan. Ada masa seorang ayah dan seorang ibu juga perlu memahami keadaan anak dia, kan. Kita tak boleh desak anak kita supaya dia faham kita sahaja. Betul, anak kena faham ayah, anak kena faham ibu, tapi pada masa yang sama kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, kita kena faham juga anak kita, kan. Kita kena allocate masa yang cukup untuk dia mengadu, kan, untuk dia ceritakan apa masalah dia, apa kisah dia hari ni, apa cerita dia hari ni. Bagi peluang untuk dia cerita semau-maunya dan kita tadahkan telinga kita untuk kita dengar. Dan apa yang patut kita bagi nasihat, kita bagi pandangan, ataupun dalam perkara yang kita tak mampu nak bagi pandangan dan sebagainya, sekurang-kurangnya kita menjadi good listener, kan, pendengar yang baik. Itu sekurang-kurangnya dia tahu bahawa ayah ataupun ibunya bersama-sama dengan dia dalam melalui episod-episod kehidupan yang pelbagai. Jadi ini perkara yang penting. Baik, maka si ayah ni tuan-tuan, dia pun tulis dalam Facebook dia, dia menceritakan tentang bagaimana perasaan dia bila anak dia, kita kata, membunuh diri lah, kan. Dia terjun daripada sekolah dia, bangunan sekolah dia, dan si ayah ni dia menggunakan media sosial untuk menzahirkan perasaan dia. Baik, antara dia sebut, dia panggil anak dia baby. Form 1, 13 tahun, dia panggil anak dia baby. Dia kata, baby, daddy has not been able to sleep for 2 days. Dia bagi tahu dalam media sosial, dia kata, baby, dia kata, ayah dah tak boleh tidur dah. 2 hari ni dah tak boleh tidur, kan. Dia cerita, I'm heartbroken, kan. Hati ni kita kata remuk lah, kan. Hati ni remuk. Yalah tuan-tuan, kita semua ada anak. Kita semua ada anak. Anak ni tuan-tuan, kita marah dia, kita kadang-kadang kita keluar perkataan yang kasar dekat dia, bukan sebab kita benci kat dia. Bukan sebab kita benci. Dia adalah darah daging kita. Dia darah daging kita. Tapi bila jadi macam ni, kan, bila jadi macam ni, maka si ayah ni dia nak cerita macam mana hati dia ni bila anak dia bertindak terjun daripada bangunan sekolah, bunuh diri. Dia kata dia tak boleh tidur selama 2 hari ni, dia tak boleh tidur. Dia kata, I'm heartbroken. Hati dia ni dah remuk. Dia kata, I'm not going to pretend anymore. Dia tak boleh nak berlakon, kan. Setengah kita boleh berlakon nampak tenang, nampak biasa, kan. Walaupun kita ni banyak masalah, kita ada banyak kesedihan, orang kata dia tu okey je. Orang tak tahu dalam kepala kita, dalam diri kita ada puting beliung, kan. Ada macam-macam ribut taufan dalam kepala kita. Tapi orang nampak kita tenang sebab kita pandai bawa diri, kita pandai berlakon. Tapi si ayah ni dia kata apa? Si ayah ni kata, I'm not going to pretend anymore. Dia tak boleh dah nak tunjuk benda yang berbeza daripada apa yang ada dalam diri dia. Nak berlakon tu tak boleh, kan. Dia kata, I'm going to cry loudly.
Dia kata dia tak ada pilihan dah, melainkan dia terpaksa menangis semau-maunya, sekuat-kuatnya menangis. Biasa kita tengok yang duk menangis ni ibu. Yang si ayah ni kita boleh kata tenang, nampak kalau sikit pun keluar air mata. Tapi si ayah ni dalam kes pelajar yang terjun bangunan sekolah ni tuan-tuan, dia kata dia tidak ada pilihan melainkan menangis semau-maunya, sekuat-kuatnya. Dia dah tak boleh nak tahan diri dia. Dia kata on the surface I'm very strong. Nampak luaran tu, dia kata dia nampak macam sangat kuat, tapi dia kata but in fact daddy's heart can also be fragile. Hati seorang ayah ni, dia sebenarnya fragile. Kan? Fragile ni macam kaca lah tuan-tuan. Benda mudah pecah. Kan? Jatuh sikit pecah, berderai habis. Langgar sikit boleh retak. Tu kaca. Fragile kaca tu macam tu. So dia kata bila dia tutup mata dia, when I close my eyes, bila dia tutup mata dia, I can only see memories of you. Yang dia duk nampaknya segala memory indah dengan anak dia. Dan kita ni biasanya tuan-tuan, anak perempuan ni, setengah-setengah orang anak perempuan rapat dengan mak. Setengah orang pula anak perempuan ni dia lebih rapat dengan ayah dia. Dia tak sama. Orang ni dia tak sama. Adik saya tuan-tuan, anak perempuan dia lebih rapat dengan ayah dia. Anak perempuan saya lebih rapat dengan mak dia. Ayah dia sibuk. Kan? Jarang balik rumah macam hotel je, duduk salin baju je. Ataupun balik rumah pasal nak hiking. Kan? Tu je. Jadi setiap keluarga dia tak sama. Adik saya cerita, anak-anak perempuan dia semua rapat dengan ayah dia. Ada masalah, ayah tahu dulu, mak tak tahu apa lagi. Mak tak tahu apa lagi tuan-tuan. Ada masalah, anak perempuan ada masalah, dia cerita kat ayah dia dulu. Dahlah mak ni tak tahu masalah apa. Masalah tu dah bincang, dah selesai, dah ada penyelesaian dengan ayah dia. Mak ni masalah pun tak tahu lagi, yang dengan ayah tu selesai dah masalah tu. Nak cerita tuan-tuan. Setiap keluarga dia tak sama. Setiap keluarga dia tak sama. Setengah keluarga, anak perempuan ke, anak lelaki ke, semua rapat dengan mak dia. Setengah keluarga pula, lelaki ke, perempuan ke, rapat dengan ayah dia. Pasal apa? Mak dia garang. Buka mulut sikit, kena jerkah. Buka mulut sikit, kena jerkah. Silap ambil pinggan, kena marah. Silap buat ayak sikit, kena marah. Kan? Silap ambil sudu, kena. Jadi, anak tak rapat dengan ibu dia, dia rapat dengan ayah dia. Pasal apa? Ayah dia duk ikut semua. Ayah. Kan? Ikut arus ayah ni. Ayah, jom tengok wayang. Pi tengok wayang. Tu dia. Habis satu keluarga tinggal mak dia. Mak kata mana? Seorang habuk tak ada kat rumah. Rupa-rupa mereka pakat tinggal mak dia. Ada keluarga yang macam tu. Pasal apa? Sebab mak strict. Mak ni tegas sangat. Tapi ayah dia boleh layan kehendak anak dia. Jadi setiap kita ni tuan-tuan, keluarga kita ni tak sama. Dia macam-macam. Jadi dalam kes ni tuan-tuan, budak Cina ni, sekolah Cina ni tuan-tuan, dia ceritalah pelajar Kuan Cheng High School ni. Si ayah ni dia cerita. Dia kata bila dia tutup mata, yang dia nampaknya segala memory dengan anak dia. Dia duk terbayang macam mana anak dia senyum. Kita tuan-tuan dengan anak ni, masa dia dah besar tuan-tuan, dia dah jadi anak dara, kita bergaduh dengan dia, bergaduh. Lepas kita marah dia, lepas kita tengking dia, kita ingat apa? Ni rata-rata kita ni semua ada anak perempuan. Kita ada pengalaman bergaduh dengan anak kita, berbeza pendapat. Tu benda biasa dalam keluarga. Kecuali siapa anak kecil lagi lah. Dia tak lalui pengalaman tu. Dia kata apa ustaz cakap ni, dia tak tahu apa anak dia kecil lagi. Kan? Siapa yang ada anak dara dia tahu.
Sikit lagi dia berkenan dekat satu budak lelaki mana apa semua, kita tengok, oh tak boleh budak ni. Kita tak berkenan pilihan dia. Malam tu bergaduh, betul tak bergaduh? Bergaduh tuan-tuan. Tuan-tuan tanya siapa yang duk berbeza pendapat dengan anak dia bila anak dia pilih satu lelaki. Dan si ayah dengan si ibu tengok lelaki tu teruk. Dengan rambut panjangnya, muka macam bonza. Apa? Jalan pisang ke lorong pisang? Apa dia payah terhubung mana mai jelutong mana apa semua mai. Kita tengok pun kita tahu dah teruk budak ni. Sikit lagi anak kita jawab apa? Dia jawab macam cerita Laila Majnun. Dia kata ayah kena ambil mata saya. Dia pergi keluar ayat tu tuan-tuan. Hak tu kita geram. Kita kata kita makan garam dulu. Dia kata kena tengok lelaki tu dengan mata dia. Lah kali bergaduh. Dengan mak dia menangis, dengan anak menangis, kita pun kata mak dengan anak serupa. Geram sangat. Kan? Hati terbakar. Sebab pasal apa? Sebab kita lelaki, kita tahu perangai lelaki. Sebab kita dulu pun buaya juga. Bukan saya lah, orang lain. Ayah tu dulu buaya. Dia tahu buaya tu macam mana. Duk khianat anak orang, duk ambil kesempatan anak orang, duk perkena anak orang. Bila dia dah jadi ayah, anak dah besar jadi gadis, baru dia tahu. Jadi bila anak tu pergi berkenan dekat mak rempik mana ke apa semua, dia tahu. Pasal dia dulu buat benda yang sama. Maka dia tak bagi. Jadi bila bergaduh dengan anak ni tuan-tuan, siapa-siapa pun bila kita bergaduh dengan anak, apa benda yang kita teringat? Anak dah lari dah, naik atas, tutup pintu, bam, tutup pintu. Mak dia kata, abang lah ni. Aku pula dah. Mak pun berlari lah naik, mak pun berlari. Ketuk pintu, apa, janganlah ambil hati dengan ayah hang apa semua gini, duk pujuk. Kita masa duduk kat sofa tuan-tuan, kat ruang tamu tu, masa kita duduk bergaduh dengan anak kita dah lari, mak dia pun lari juga pi pujuk anak kita. Masa kita duduk kat bawah tu, kita ingat apa? Apa kita ingat? Benda yang sama tuan-tuan, yang ayah ni duk cerita, benda yang dia ingat. Benda yang sama, hati remuk. Kita ingat apa? Masa kita teringat masa anak kita tu kecil, dia duk panjat atas belakang kita main kolam. Kita duk ingat macam mana kita pergi angkat dia, dokong dia pergi main gelongso. Kita duk teringat macam mana kita pergi beli coklat kat dia, gula-gula kat dia, pergi bagi kat dia. Kita duk teringat macam mana dia duk pegang kaki kita nak aiskrim. Duk ingat benda-benda tu. Dan inilah yang berlaku kepada si ayah ni. Bila dia cerita, setiap kali dia nak tutup mata, dia teringat segala memory dengan anak dia dan juga senyuman anak dia. Berapa ramai di kalangan kita bila bergaduh dengan anak dia lari pergi mana, dia akan buka album, dia akan buka handphone, tengok gambar anak dia. Hati seorang ayah, hati seorang ibu memang macam tu. Tapi anak ni kadang-kadang dia tak faham. Dia duk ingat bila ayah marah kat dia, mak marah kat dia, maknanya ayah tak faham, mak tak faham, ayah benci, mak benci. Dia duk ingat lagu tu. Dia tak tahu yang si ayah dengan si ibu ni duk datang ni segala ingatan-ingatan masa besarkan dia dan sebagainya. Lalu si ayah ni kata, dia kata, your smile, senyumanmu, I miss you so much. Kan? Dia sangat merindui anak dia. Lepas tu baru dia masuk cerita pasal anak dia ni. You didn't know how to answer this multiple choice question. Tak boleh nak jawab soalan ABC. Kan? Sekolah Form 1 nanti ada ujian ke, ada kuis ke, periksa ke apa semua, adalah soalan dengan jawapan. Kan? Yang kita panggil multiple choice question. Ada jawapan bagi pilihan apa semua. Why didn't you come home and ask me? Pasal apa kamu tak balik rumah dan tanya ayah? Anak bunuh diri sebab tekanan. Anak stres. Saya ada ahli keluarga saya tuan-tuan yang hantar anak dia sekolah Cina. Mereka pun bagi tahu benda yang sama.
Anak-anak ni dekat sekolah ditekan. Pasal apa? Nak dapat kecemerlangan. Bukan sekolah Cina saja, sekolah elit, sekolah mana-mana pun. Bukan senang, tuan-tuan. Kita sebagai ayah, sebagai ibu bangga. Pasal apa? Anak kita belajar di sekolah yang terbaik. Top schools dalam negara, dalam negeri dan sebagainya. Kalau orang tanya, anak mengaji mana? Tak dan titik. Orang tu tanya, jawablah. Bangga. Betul tak? Anak sekolah mana? Irsyad. Oh, syuk jawab, Irsyad. Anak sekolah mana? Masyuk. Penang ni sebut dua nama tu, hebat. Datuk On, kalau sebut belah Batawas tu, Datuk On. Anak saya Datuk On, ingat main-main. Tengok ayah, tengok bin tu, kan? Datuk On, bukan main-main, tak hantar sekolah lekeh-lekeh, tuan-tuan. Orang tanya sekolah, Ustaz, anak Ustaz sekolah mana? Datuk On. Jawab tu pun dia ada. Dia punya idram. Ma'al Gunah ke bila Gunah saya tak tahu. Kan? Bangga. Anak mengaji mana? Kolej Melayu, MCKK. Anak mengaji mana? MTD, Maktab Tentera Diraja, Tun Fatimah. Bangga cerita ni. Ma'had Muhammadi kalau orang Kelantan. Kolej Islam. Bangga, tuan-tuan. Tapi kita tahu dah anak kita tu stres. Kita tahu dah anak kita ni tertekan. Dia menderita dengan segala disiplin, dengan segala tekanan, kiri, kanan, atas, bawah. Kita memang nak cemerlang, guru nak cemerlang, sekolah, pengetua nak cemerlang. Tapi beban itu dipikul oleh si anak. Dia mampu ke tidak? Dia mampu ke tidak? Ini antara benda yang kita kena belajar parenting. Parenting ni tuan-tuan, keibubapaan. Jangan belajar bagi nafkah saja, bagi duit saja. Kena belajar juga bagaimana memahami kesulitan, kesusahan yang dialami oleh anak. Saya tak kata saya sempurna, tuan-tuan. Saya macam tuan-tuan juga. Kita ni bila kita flashback, kita ingat balik macam mana kita besarkan anak, banyak sangat kesalahan kita. Banyak sangat kesilapan kita. Saya pun selalu cerita ke anak saya, jangan expect ayah boleh didik, jaga kamu semua betul tanpa ada silap. Tak. Ayah dengan Umi akui bahawa ayah dengan Umi ni banyak silap. Kalau boleh, kalau Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita ulang balik, nescaya ada banyak benda yang ayah dengan Umi akan perbetulkan. Kita manusia, tuan-tuan. Kita sayang macam mana dekat anak kita, kita tetap buat silap. Masa kita buat keputusan untuk anak kita, the best decision, dengan menggunakan the best judgment, tapi itu pun silap juga. Lepas 10 tahun, after 20 years dan sebagainya, baru kita ingat balik, pasal apa aku buat keputusan macam ni untuk anak aku? Kenapa? Sebab kita manusia. Kita cuba buat terbaik macam mana sekalipun, kita akan silap. Kita akan silap. Maka benda ni dia akan jadi emosi, tuan-tuan. Si ayah ni kata, pasal apalah tak balik tanya ayah kat rumah, tak boleh jawab periksa ke, markah dapat rendah ke, ada banyak buat silap ke, pasal apa tak balik rumah tanya ayah, tanya daddy, dia kata. Pasal apa tak belajar daripada ayah? Lepas ayah dia kata, ayah minta maaf, dia kata ayah buat silap, I love you, maafkan ayah, dia kata please forgive me, dia kata. Sebab kadang-kadang kita tak ada masa tu, kita tak sedar anak kita sedang struggle. Dia sedang struggle dengan akademik dia, dan tak ada orang nak tolong. Kadang-kadang kawan pun tak mau tolong, cikgu pun tak ada masa nak tolong dia, ayah pun sibuk, mak pun sibuk dan sebagainya. Bergaduh pula adik-beradik, pergi kacau masa yang dia buat homework dan sebagainya, dia stres. Ini realiti, bukan sahaja kepada pelajar ini, kita semua, tuan-tuan, anak kita, anak kawan kita, benda sama yang berlaku. Benda sama. Lepas tu si ayah ni kata apa? Dia kata his daughter's death, kematian anak perempuan dia telah mengajar satu benda yang sangat penting.
Kematian anak perempuan dia mengajar dia satu benda yang sangat penting. Apa dia? The importance of expressing one's love openly. Kita buat tak benda ni tuan-tuan? Ini sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita. Bila satu orang lelaki dia tengok macam mana Nabi ni cium Sayyidina Hasan, dia cerita dia ada anak tapi dia tak pernah cium anak dia. Itu yang Nabi kata, siapa yang tidak mengasihi maka dia tidak dikasihi. Kita, bila anak kita dalam kesusahan, dia kena bully ke, tak boleh buat homework ke, dia dapat markah rendah ke, kita pernah tak pujuk dia? Kita pernah tak entertain dia, hiburkan hati dia yang dia sedih sebab markah dia rendah, sebab dimarahi oleh cikgu di sekolah, dikenakan tindakan di sekolah dan sebagainya? Ataupun kita tambahkan lagi luka dan kesedihan dalam diri dia? Ini benda dia, tuan-tuan. Maka dia kata pentingnya kita ni belajar untuk express, untuk nyatakan, zahirkan rasa sayang kita, cinta kita kepada anak kita. Tak cukup hang tahulah ayah memang sayang ke hang, tak cukup. Hang mesti tahu yang mak hang memang sayang ke hang, tak cukup tuan-tuan. Kita kena express, kena zahirkan, kena nyatakan dengan jelas melalui perbuatan kita, melalui ucapan kita, melalui kad, melalui WhatsApp dan sebagainya. Tunjuk yang kita sayang kat dia. Kena tunjuk. Dia share apa-apa dalam grup WhatsApp, semua orang ada family group kan? Ke tuan-tuan apa ni, tak ada family group? Tak ada. Mesti ada family group. Ayah ketua, penolong grup mak. Mak penolong grup, ahli siapa dia? Anak. 4, 5, 6 orang semua tu. Anak pun cerita, hari ni dia dapat hadiah. Pasal apa dapat hadiah? Dia ceritalah pasal apa dia dapat hadiah. Ayah senyap, tak kata apa. Mak senyap, pasal apa? Sibuk. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Bila anak sebut dia dapat apa, pencapaian dia di sekolah dan sebagainya, dia pergi bertanding di peringkat zon, pergi peringkat daerah, di antara negeri dan sebagainya, dia share kejayaan dia, kena puji. Kena puji. Itu yang kata the importance of expressing one's love openly. Kena puji. Ustaz, nak puji macam mana? Pandai-pandai lah. Tu pun takkan nak kena ajar juga. Pujilah. Saya biasa dengan anak saya, kalau anak saya tunjuk dia menang apa-apa, hadiah apa-apa, saya kata, tengok band siapa, saya kata. Lagu tu lah. Kita seronok dengan anak kita. Tengok band siapa, benti siapa. Pasal kita pujilah dia, ni anak ayah lah apa semua. Ayah dah tahu dah memang hang pandai. Kita puji. Buatlah lepas tu bubuh love 3 ke 4 love ke, carilah dalam tu. Takkan yang ni pun nak kena ajak pula. Allah tuan-tuan pun. Aduh. Pandai-pandailah cari dalam tu gambar. Tuan-tuan kena belajar lah, ada apa benda dia panggil semua tu kan. Kek lagi ada budak duk ketawa lah, kek lagi ada perempuan duk menari apa, berdansa. Cari dalam tu, bubuh. Bagi penuh dalam grup tu. Bila dia cerita, dia berjaya apa-apa, tunjuk yang kita ni raikan dia, yang kita ni tahu dia pandai dan sebagainya. Sekarang tuan-tuan, bila anak dah mati, anak dah terjun tu daripada bangunan sekolah, apa dia? Dah terlambat dah. Anak dah bunuh diri dah. Dan dia sekarang, si ayah ni cerita pentingnya kita menzahirkan rasa cinta dan kasih kita kepada anak kita. Jadi dia terjun tingkat 8. Daripada tingkat 8. Jadi sebelum dia terjun itu, dia telah buat live video. Budak sekarang nak terjun pun buat live video. Buat live video. Baik. Maka dalam agama kita tuan-tuan, benda-benda macam ni, agama mengajar kepada kita. Contohnya dalam surah Baqarah,
Allah Ta'ala kata wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami, yakni Allah, pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan juga buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kita kena didik anak kita, hidup ni dia ada warna-warni dia. Dia ada up and down, orang putih kata. Dia ada kejayaan dan dia ada kegagalan. Dia ada manis dan pahit. Hidup ni dia tidak ada manis sepanjang masa. Hidup ni dia tidak ada pahit sepanjang masa. Dia ada warna-warni dia. Maka bila kita berada di tampuk kejayaan, kecemerlangan, kita gembira, bersyukur kepada Allah. Bila kita jatuh, kita gagal, kita mengalami kepahitan dalam hidup, kita kena belajar kesabaran. Dan bila kita ajar anak kita kesabaran, kita kena tunjuk yang kita bersama-sama dengan dia. Kita bersama-sama dengan dia. Anak masuk ward kat mana? Kuala Lumpur. Kita duduk belah Kedah, Perak, Negeri Lain, Kelantan. Anak telefon, mak, saya masuk ward. Mak ni ajak suami, jomlah bang pergi tengok anak. Tak apa, anak jantan. Ayah lagu tu. Mana kisah? Tak apa. Mak tak boleh. Mak dia gelisah. Mak ni dia gelisah. Kalau anak masuk hospital, mak gelisah. Ayah relax. Ayah ni tuan-tuan, datang gempa bumi lagu mana dia relax? Ayah ni, dia punya emosi dia tak banyak macam si ibu. Jadi ayah dia kena belajar lah kan, pasal emosi, tunjuk kasih sayang. Betul, anak kita masuk hospital bukan sakit apa-apa, sikit je, tapi tunjuklah muka. Pergi tunjuk muka, ziarah dia kan, bawa benda yang dia suka. Anak kita suka apa? Kalau dia suka minum air amra, bawa air amra. Macam saya masuk wak kan, Syekh Rosman kita bawa saya air amra. Sampai lah ingat, sampai malam ni ingat lagi tu. Pasal apa? Punyalah nak minum air amra tuan-tuan, tapi doktor kata tak boleh minum. Orang lain yang boleh minum. Sakit hati sungguh. Kan? Lagu tu. Jadi kalau ayah yang bawa benda yang anak dia suka, anak ni akan ingat kasih sayang ayah. Benda tu simple je, bukan benda hebat sangat pun. Anak suka apa? KFC. Anak suka McDonald's. Ni saya sebut tak apa ke? Anak suka apa? Nasi kandak ke apa ke? Anak suka apa? Nasi dagang. Bawa api. Kita rasa benda tu benda kecil, tapi itu yang penting. Menzahirkan, tunjuk yang kita kasih kat dia, dan bila dia dalam kesusahan, kita bersama dengan dia. Kena tunjuk. Maka Allah Ta'ala kata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sekadar kemampuan dia. Kita kena didik anak kita, yakinkan dia bahawa beban ni sebenarnya Allah Ta'ala bagi kat kita benda yang kita mampu hadapi. Tapi pada masa yang sama tuan-tuan, ayat ini juga jadi pengajaran kepada kita bahawa kita ni manusia. Kita ni ada kelemahan dan banyak cacat celah. Kalau kita sendiri ada banyak benda yang kita tak mampu, jangan kita paksa anak kita buat benda yang di luar kemampuan dia. Ni apa ni, ada B ni? Marah ada B. Hak lain tu A dah. Ayah dulu A bapa. Ayah dulu A bapa. Amboi. Kalau anak dapat B, satu je B, dia punya marah kat anak dia lah. Marah kat anak dia. Itulah ayah dah kata dah. Jaga pemakanan. Kena makan benda sunnah. Ni hang makan Maggi. Dia salahkan Maggi pula. Ada cerita, tak mau cerita lah, cerita kat mana. Anak dia kata apa? Dia sembang adik-beradik dah. Ayah makan Maggi banyak mana ada A dulu. Itulah duk kata kat anak makan Maggi.
Lah kali anak kata balik, tapi anak dia tak berani kata kat depan-depan ayah dia. Dia kata kat belakang. Dia kata kat kakak dia, kata kat adik-beradik dia. Hang agaklah ayah kita dulu makan Maggi banyak mana. Pasal apa? Sebab dia tahu ayah dia SPM banyak mana. Bukan tak tahu SPM ayah dia berapa. Jadi kita ni tuan-tuan, betul kita kena desak anak kita, kena push anak kita. Tapi bila kita push, kita tekan anak kita tu, kita kena hati-hati. Jangan over, jangan melampaui batasan kesanggupan dia. Sebab kita takut itu merosakkan diri dia. Tuan tahu yang cerita yang dekat England tu, kan, yang perempuan kan, nama apa, Sofia apa kan, Sofia ke apa, yang kata pandai maths apa semua tu. Last kali apa jadi? Orang jumpa dia jadi prostitute, jadi pelacur. Reporter tanya dia, macam mana dia daripada satu orang yang begitu pandai matematik, sampai kita di Malaysia pun mengaku, oh tu orang Malaysia, kita mengaku tu orang Malaysia. Apa jawapan yang dia bagi kepada pemberita, tuan-tuan? Dia kata ayah dia terlalu menekan dia. Dia blame ayah dia. Wallahu a'lam, sama ada betul ataupun tidak, tapi itu yang dilaporkan dalam media. Dia salahkan ayah dia. Jadi kita ni tuan-tuan tak mau berulang benda macam ni. Memang kita kena push anak kita, kita kena tekan anak kita, kena ada disiplin, tapi jangan melampau. Jangan melebihi daripada kesanggupan dia. Saya selalu katakan anak-anak saya, bila dia berjaya apa semua, saya kata, apa yang hang buat, yang kamu dah buat ni, dah jauh lebih baik daripada ayah dulu. Dah jauh lebih baik. Alhamdulillah. Kan? Kita nak push apa lagi? Sebab kejayaan anak kita jauh lebih baik daripada kita dulu. Saya selalu duk puji anak saya. Puji ni semua benda lah. Masa dia pakai cantik, oh cantiknya, kan? Kena puji. Bila kita puji anak kita, mak dia mai, nak suruh puji dia juga ah. Mak dia pun, alah, kan? Bagilah peluang kita puji anak kita. Tak dia nak main juga, nak suruh kita puji dia. Tak apalah, pujilah mak dia. Dah anak perempuan lah, dia cantik macam mak dia lah, sengih lah. Contoh. Ni contoh, jangan tuan-tuan kata saya pula. Kan? Lagu tu lah, puji. Anak kita cantik. Bila berjaya di universiti, oh berjaya di universiti, apa semua. Saya selalu katakan anak saya mengaji UIA. Dia mewakili UIA dan juga Malaysia di peringkat dunia, di peringkat dunia dalam pertandingan antara universiti. Saya kata kejayaan dia jauh lebih baik daripada saya. Saya di UIA bukan pandai sangat pun, setakat lepas je lah, jadi lawyer tu je lah. Habis-habis boleh jadi presiden Persatuan Mahasiswa, itu je. Dia jauh lebih baik daripada saya. Jadi itu yang kita selalu ulang kepada anak kita, yang kita, supaya dia tahu yang ayah dia ni appreciate dia, yang ayah dia kagum dengan dia, yang ibu dia admire dia, yang ibu dia sangat memuji dia dan menyanjung dia. Kena zahirkan, kena sebut, kena bagi dia tahu yang kita puji dia. Baik. Maka dengan sebab itu penting, tuan-tuan sekalian, kita sampaikan kepada anak kita. Pada masa yang sama, bagi tahu kat dia, hidup ni memang ada susah. Hidup ni dia tak ada hamparan permaidani merah sepanjang jalan, tak ada. Kan? Fa inna ma'al usri yusra, kan? Allah Taala kata apa? Maka sesungguhnya bersama kesulitan tu ada kemudahan. Tuan-tuan pilih-pilih. Tuan-tuan nak, kita bagi tahu ke anak kita, hang pilih, hang nak mana? Nak susah dulu, senang kemudian, ataupun senang dulu, susah kemudian? Nak hak mana? Kalau nak senang dulu, susah kemudian, senang je. Siapa duduk asrama dia tahu ni muka-muka fly semua kan masa asrama dulu. Ni siapa duduk asrama dia tahu fly, geng lompat pagar. Kan duduk asrama, nanti malam habis waktu prep, tak ada prep pun kadang lompat dah.
Zaman saya dulu sekolah sains tuan-tuan, kawan-kawan ni lompat pagar. Tak ada bilik prep, tak ada dekat asrama, tak ada, memang tak ada. Pasal apa? Cari rokok. Kawan-kawan dulu cari burger, cari nasi goreng. Oh, cari nasi goreng lompat pagar. Tuan-tuan tak tahu budak asrama ni memang lapar tuan-tuan. Dia memang lapar. Sebab tu saya kalau balik cuti, saya tak bawa biskut ke kuih ke. Pasal apa? Sebab saya tahu kalau saya bawa sampai asrama, tak ada naik tingkat atas, habis kat bawah. Dah habis kat bawah, kawan-kawan semua bakal kerumun macam serigala lapar tu. Siapa yang bawa makanan memang nasib lah. Kan? Itu asrama. Jadi bagi tahu kat anak kita, kalau nak berjaya, pilih. Nak senang dulu susah kemudian, atau susah dulu senang kemudian. Kalau nak senang dulu susah kemudian, tadilah time orang prep, duduk dalam bilik prep, baca buku, siapkan kerja sekolah, kita lompat pagar, keluar daripada asrama. Orang mengaji, kita ponting mengaji. Itu senang. Ataupun susah, tapi bukan susah apa pun. Susah mengaji ni tuan-tuan. Susah apa orang mengaji? Baca je lah. Buat kerja sekolah. Hak mana tak mampu, tinggal lah. Oh, tak boleh lah ayah, nanti cikgu marah. Alah, cikgu marah biasa. Kan? Ni siapa sini tak pernah kena dimarahi oleh cikgu ada? Semua kena marah tuan-tuan. Semua kena hukum. Saya cubit perut biasa kena. Kan? Lari keliling padang biasa kena. Sebab apa? Saya senang. Buat kerja sekolah, disiplin saya sampai pukul 12 lah. Lepas pukul 12 tak habis kerja sekolah, tutup buku, Allahumma salli ala Muhammad, tawakal kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Nak jadi apa esok, jadi lah. Saya lagu tu. Tidur mesti cukup. Kerja tak siap tak apa. Pergi sekolah esok, cikgu kata, siapa tak buat kerja sekolah, berdiri atas kursi. Saya antara salah seorang. Berdiri atas kursi. Pasal apa? Saya pentingkan tidur lebih daripada siapkan kerja sekolah. Tidur mesti cukup. Kecuali yang tak ada pilihan, yang terdesak sangat, yang serius sangat, yang tu berjaga jugalah. 1 pagi, 2 pagi. Tapi sangat jarang saya tidur sampai 2 pagi, 3 pagi. Sangat jarang. Habis-habis terlajak pun 1 pagi je. Jadi saya pesan kat anak saya macam tu. Buat sakat mana boleh. Kalau sampai menyeksa diri, kalau sampai sakit, jangan. Pasal apa? Sebab bila kita sakit, sekolah pun buang kita. Mana sekolah nak simpan kita lama-lama? Tak adanya. Nanti dia panggil ayah datang ambil dan sebagainya. Suruh hantar hospital. Bila kita kerja, kalau kita sakit, majikan mana nak pegang kita? Tak adanya. Kena berhenti kerja. Kerja kerajaan pun kena medical board. Akhir sekali kena berhenti. Jadi, buat apa sekalipun tuan-tuan, jangan terlalu membebankan diri. Jadi semoga tuan-tuan sekalian, kita semua berhati-hati dalam melalui kehidupan ini. Saya tidak nafikan yang kita semua ni mengejar kejayaan. Kejayaan di dunia pun kita nak kejar, kejayaan akhirat pun kita nak kejar. Tetapi yang paling penting, sentiasa balance, seimbang. Jangan sampai terlalu mengejar kejayaan akademik sampai anak stres, anak rasa ayah tak sayang kat dia, anak rasa sampai ibu tak faham dia, akhirnya ambil tindakan macam ni, na'udzubillah. Semoga kita dapat sedikit sebanyak manfaat pada malam ini dalam kita menjaga ahli keluarga kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.